Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid, Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Fadilah, rakan-rakan menteri yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, pimpinan penjawat awam, rakan-rakan mewakili masyarakat Malaysia tercinta. Hari ini di ambang kemerdekaan, harus kita mulai dengan merenung, menyingkap lembaran sejarah tentang semangat jitu di kalangan rakyat, generasi bapa-bapa ibu-ibu kita yang telah bertekad untuk memerdekakan negara, mengangkat martabat, mengembalikan maruah Malaysia, sekutu tanah Melayu, dan kemudian Malaysia sebagai negara merdeka. Jadi wajar kita mulakan mengiktiraf peranan mereka. Ini bukan soal kecil. Apa arti penjajahan atau imperialisme? Ramai generasi muda kerana tidak pengalaman sama sekali dalam dunia penjajahan selain dari membaca lembaran sejarah, kurang mengerti bahawa penjajahan itu satu idea dan falsafah untuk menguasai negara dan rantau lain. Bukan dari segi fizikal semata-mata, tapi menguasai dengan menetapkan kaedah pengertian hidup, budaya, ekonomi mengikut acuan mereka. Maka penjajahan itu tidak berlaku tanpa pemerasan dan penindasan. Penjajahan itu tidak berlaku tanpa pemerasan yang disebut eksploitation, harlom parlom dalam ungkapan Perancisnya. Penjajahan oleh manusia ke atas manusia, memperhambakan rakyat. Seluruh khazanah negara itu dimiliki oleh penguasa penjajah. Diangkat dan membesarkan, memegahkan negara baru mereka. Negara mereka. Masa itu Great Britain. Kalau diperkira angka kekayaan mengikut nilai sekarang, jumlahnya puluh bilion ringgit. Shashi Tharoor tatkala mengkaji kesan penjajahan di India, mengandaikan ratusan bilion ringgit atau dolar yang dipindah ke United Kingdom hasil titik peluh khazanah bumi India. Tanah Melayu dan kini Sabah Sarawak juga menjadi mangsa sistem itu. Ini harus dimengerti. Pulangan bagi negara sangat kecil. Sebab itu kemudahan-kemudahan asas, hospital, sekolah terbatas di kawasan-kawasan kota. Cara pendidikan bukan sahaja dari segi ilmu, tetapi menguasai minda rakyat. Sebab itu Stamford Raffles tatkala merangka sistem pendidikan tanah Melayu yang disebut notes untuk mengasaskan pendidikan Melayu yang ditulis di Singapura pada ketika itu, menyatakan mengangkat supaya anak-anak Melayu yang baru ini kekal dengan warna sawo matang, tapi bicara dan memikir cara Inggris. Ini juga pandangan Snokogronje di Indonesia, Lord Cromer di Mesir, Macaulay di India.
Mereka tidak mampu merubah rupa dan warna, tapi mereka mampu merubah jiwa rakyat yang dijajah. Saya sengaja menyingkap pengalaman ini supaya kita tahu bahawa merdeka artinya membebaskan rakyat dari cengkaman kuasa asing dan pemikiran yang dijajah oleh kuasa asing, yang diungkap oleh seorang pemikir Islam Muhammad Al-Ghazali sebagai isti'mar ruhi wa fikri, penjajahan jiwa dan pemikiran, yang lebih sukar daripada memerdekakan negara daripada penguasaan asing. Mengapa kita tolak penjajahan dan imperialisme? Kerana memperhambakan rakyat, kerana memunggah kekayaan dan khazanah negara, dipulangkan negara mereka. Maka bangkit bapa-bapa pejuang, bukan baru, ratusan tahun lamanya, tetapi kemudian tentunya kita diperkenalkan dengan sosok-sosok seperti marhum Datuk Onn Jaafar, yang mengingatkan kita bahawa kemerdekaan itu satu kemestian, tetapi memberi amaran. Saya pinjam ungkapan kata-kata keramat peringatan marhum Datuk Onn Jaafar. Bercakap tentang kemerdekaan selalu sahaja mudah, tetapi hendak kemerdekaan itu kekal di tangan kita adalah perkara yang berat dan susah. 1946. Dan lebih terkenal dengan pidato marhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Kalau ditambah ungkapan merdeka itu dengan istilah jiwa merdeka. Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka membela hak keadilan pusaka. Sekali lagi di tahun 1946. Dan yang menarik dari ungkapan bicara Burhanuddin Al-Hilmi ini ialah kerana dia sebut jiwa merdeka yang kita lalui dan terpaksa hadapi sekarang. Bukan lagi merdeka dalam arti kata negara merdeka. Alhamdulillah, bersyukur kita kata Allah SWT. Kalau di tanah Melayu, Sekutuan Tanah Melayu, dengan kekuatan asas perjuangan kebangsaan Melayu bersama penyertaan rakan-rakan kita masyarakat Cina dan India, kita mendapat kemerdekaan dan dapat pertahankan kemerdekaan. Tetapi cabaran bagi kita ialah sebagai mengekalkan keamanan dan kemerdekaan, kerana tentunya belum terjamin tanpa kekuatan pertahanan, tentera dan polis. Seperti mana pengalaman kita menghadapi gerombolan pengganas di Lahad Datu. Sebelumnya cabaran konfrontasi Indonesia, dan sebelumnya lagi ancaman gerombolan komunis dari Parti Komunis Melaya. Alhamdulillah kita dapat tangani dengan baik. Walaupun bibit-bibit kecil seperti mana berlaku di Lahad Datu baru-baru ini masih berlaku, dan perbatasan terutama kawasan lautan masih ada pertindihan, tuntutan, dan insya-Allah kita akan pertahankan setiap inci bumi Malaysia tercinta ini.
Kalau kita terima bahawa merdeka itu berarti membebaskan diri, minda dan jiwa, ini cabarannya sekarang. Mengapa kita tolak penguasaan oleh Governor General dan Resident dan pegawai-pegawai Inggeris? Bukan kerana sikap mereka saja, tapi kerana mereka memunggah kekayaan negara kita. Tapi benar, kita telah berjaya menggantikan elit politik, ekonomi dan sosial Inggris ini dengan elit politik dan sosial di kalangan pribumi dan rakyat tempatan. Tapi kita juga diperingatkan dan banyak kajian-kajian dibuat, karya-karya besar termasuk Frantz Fanon tatkala mengupas The Wretched of the Earth tentang kesan penjajahan. Masalah lebih besar ialah jiwa yang terjajah. Negara merdeka, jiwa masih terjajah. Elit yang baru mengambil alih, warna kulitnya lain, bangsa dan agamanya lain, tetapi sikap keangkuhan dan memunggah kekayaan itu diteruskan. Sebab itu kita kena tekankan dan memaknai merdeka. Memaknai merdeka maknanya dari pimpinan tertinggi sehingga rakyat harus tahu bahawa negara ini adalah satu amanah dan segala kuasa yang ada dari peringkat kecil di kampung atau di Kanpulu atau di pejabat daerah sehinggalah di Jabatan Perdana Menteri mesti melahirkan manusia yang jiwanya juga merdeka, yang tidak sanggup negara ini dijadikan perkakas untuk memperoleh habuan untuk golongan elit. Kajian ini menunjukkan bahawa usaha memastikan jiwa merdeka itu usaha yang berterusan. Memaknai merdeka maknanya segala khazanah, segala kekuatan dan usaha adalah untuk mengembalikan hak kepada rakyat, mengangkat martabat negara ini. Dan saya yakin kalau semangat ini ada di kalangan rakyat Malaysia, Malaysia akan muncul sebagai negara hebat dan gagah di Asia Tenggara ini. Syaratnya ialah semangat yang telah diperkukuh oleh bapa-bapa kita. Persatuan, perpaduan, menerima kenyataan bahawa kita merdeka dengan suku kaum Indok Melayu dan Bumi Putera, dengan penyertaan rekan-rekan lain, China, India, orang asli, dan kemudian dengan Malaysia, negara tercinta. Penyertaan rakan-rakan Melanau, Dayak, Dusun, Kadazan, Bajau, Suluk, semuanya masuk dalam satu keluarga. Dan kita mesti pertahankan semangat bahawa negara ini adalah negara milik semua rakyat Malaysia ini. Dan kesatuan dan perpaduan yang kita pupuk ini untuk apa? Untuk dijamin masa depannya melalui dasar dan pelaksanaan sekarang. Sebab itu saya kata, dalam menyongsong ke hari muka, isu yang kadang-kadang sangat tidak disenangi oleh sebahagian kecil kita tentang pengurusan, tata kelola. Jangan gunakan kuasa untuk memunggah kekayaan untuk diri dan keluarga dan kroni. Itu mesti dan wajib dipertahankan. Masalah ni negara kita bukan masalah kaum. Bukan masalah perbezaan kaum dan budaya dan agama. Allah jadikan perbezaan itu untuk lita'arafu, kenal dan hormat di antara satu sama lain. Dan kita mesti terima kenyataan itu.
Tidak siapa yang harus pertikai peruntukan-peruntukan mutlak kukuh dalam perlembagaan negara kita. Soal bahasa Melayu, soal Islam, agama persekutuan, soal hak keistimewaan Melayu Bumi Putra dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan negara ini tegak dulunya, tegak sekarang, dan insya-Allah akan terus tegak hebat dengan memperakui kontrak sosial di antara semua kaum dan jaminan semua bahawa hak setiap warga negara mengamalkan agama mereka, memuliakan budaya mereka, termasuk suku kaum mereka, tetap dipertahankan. Dan insya-Allah kerajaan perpaduan dengan negara madani akan pertahankan hak setiap rakyat di bumi bertuah ini. Sebab itu kita harus tumpu perhatian kita ke arah mengelak daripada apa saja usaha yang mungkin melemahkan semangat kejituan dan perpaduan di kalangan kita. Jangan remehkan hal ini. Ada negara yang hebat muncul sebagai negara gagah dengan tamadun hebat, tapi hancur bukan sahaja kerana tata kelola dan rasuah, tapi kerana dimain api perkauman dan kefanatikan agama. Lihat saja di kalangan negara-negara berkembang yang lain, malah negara-negara maju, bahawa perbezaan itu boleh menjadi kekuatan. Perbezaan itu boleh merusakkan sendi masyarakat dan kekuatan negara. Pilihan-pilihan kita, pilihan pimpinan, pilihan rakyat. Namanya pilihan, tetapi tentunya bagi yang berfikir dan waras, ini bukan pilihan. Ini satu imperatif atau kemestian. Seperti mana bila Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah boleh angkat darjat manusia itu sebagai sebaik-baik kejadian. Tetapi kita boleh memilih untuk menurunkan darjat kita sebagai sehina-hina makhluk. Tentunya itu bukan pilihan. Kita mahu negara kita ini dijadikan negara madani yang boleh mengangkat martabat semua rakyat. Dan martabat rakyat itu boleh diangkat sekiranya dasar kita, hukum negara kita dan keterlanjuran yang pernah berlaku itu boleh dihindari. Dan sekiranya wacana kita dan kebebasan kita itu digunakan dengan waras dan bijak. Bukan kebebasan untuk adu domba, kebebasan untuk mencerca dan menghina, tapi kebebasan untuk mengangkat martabat manusia ini. Dengan prasyarat itu dan dengan dasar yang jelas, kita mampu mengorak langkah lagi. Dilihat dari penilaian kita 20 tahun kebelakangan ini, memang kita di tahap yang sangat mendatar, tidak melonjak. Kita yang dulunya punyai keupayaan untuk terangkat martabat kita dan ekonomi kita, telah menghadapi masalah-masalah dan kekal mendatar selama 20 tahun. Kita boleh buat pilihan untuk terus dengan adu domba, syak wasangka, permusuhan politik dan kaum, atau kita memilih untuk menyatakan sudahlah, mari kita gunakan dan manfaatkan waktu kita ini untuk merangka strategi dan bekerja sedaya upaya kita untuk mengangkat martabat negara ini.
Bagi pihak pimpinan kerajaan dengan rakan-rakan penjawat awam dan swasta dalam rangka beberapa rencana penting di akhir tahun 2023 ini. Kita kemukakan kerangka transisi tenaga, energy transition, yang mau meletakkan Malaysia ini ke depan, menggunakan hasil mahsul bumi ini dengan cara sangat berhemah, mengelak apa-apa bentuk ketirisan, menerima kenyataan bahawa soal persekitaran dan perubahan iklim suatu kemestian dan ketentuan, maka kita luncurkan. 2 hari lagi kita akan luncurkan plan perindustrian negara. Bukan seperti mana biasa plan perindustrian, tetapi melakukan anjakan supaya tidak memutuskan ke arah sektor, tetapi ke arah matlamat dan mission, menjadikan Malaysia negara industri dengan teknologi tinggi, dengan transformasi digital, dan memberi ruang bagi ratusan ribu anak-anak muda dalam bidang pekerjaan baru. Sejauh selepas itu, kita akan lakukan apa yang disebut sebagai kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Sekali lagi, anjakan berlaku. Tidak hanya kajian menilai perencanaan awal, tapi membuat apa sahaja yang perlu, pengubahsuaian dan anjakan supaya menentukan pembangunan kita itu betul-betul mampan. Dan mampan bagi kita ialah memaknai kemerdekaan rakyat. Apa arti merdeka rakyat? Kesempatan dan peluang dan perasaan asas bagi rakyat itu mesti terjamin. Malaysia tidak boleh dikenali dengan bercutanda gagah. Sama ada bangunan tertinggi atau jabatan terpanjang atau gedung yang raksasa. Malaysia harus terkenal dengan jaminan keadilan bagi semua rakyat, termasuk yang tersisih dan terpinggir. Ini disebutkan kemerdekaan pemikiran. Ini disebutkan kemerdekaan dan jiwa merdeka. Jiwa merdeka itu tidak kagum hanya dengan gedung raksasa. Jiwa merdeka itu dengan memberi pengertian apa arti keadilan bagi semua rakyat, bukan bagi beberapa kalangan elit terpilih. Sebab itu kita bangga, alhamdulillah, kerana tahun ini 2023, sebelum akhir tahun, secara spesifiknya bulan Oktober, semua sekolah di negara kita, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, semua tanpa kecuali kita jamin punya prasarana asas yang munasabah dengan bumbungnya, dengan tandasnya. Bagi saya, ini jauh lebih bermakna bagi jutaan ibu bapa dan anak-anak murid daripada mercu tanda dan gedung-gedung hebat dan besar. Dalam kajian ini, separuh penggal, prasarana asas harus dipelihara dan hargai sumbangan generasi terdahulu. Bila saya bersama dengan Kementerian Kerja Raya di Greek, saya terkesan kerana dipaparkan semula kisah derita dan pengorbanan tentera dan polis dan pegawai-pegawai pekerja Jabatan Kerja Raya yang terkorban kerana serangan pengganas komunis di Lebuh Raya. Mereka tidak bersetuju Malaya pada ketika itu dibangunkan, dan
menguasai daerah yang dianggap oleh Parti Komunis Malaya kubu mereka. Lebuh Raya Timur Barat, Kelantan, Kedah, Perak. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan di kementerian hari ini yang mampu mengenang jasa dan khidmat bapa-bapa kita 40 tahun yang lalu, tak kala menggali, bekerja dan mengawasi membangunkan Lebuh Raya Timur Barat. Inilah semangat yang harus ada di negara merdeka. Dan saudara, jika prasarana sedemikian ada, seperti yang juga Lebuh Raya Pen Borneo yang kita bicarakan sekarang, kita boleh tumpu ke satu tahap yang lebih tinggi. Yang saya singgung tadi, transformasi digital. Industri, transformasi digital, dan dapat menjadi bukan saja mengembalikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan unggul, tetapi meningkat keupayaan kita. Dalam beberapa bulan ini, alhamdulillah, Malaysia kembali mendapat perhatian. Beberapa syarikat besar, seperti sudah tahu, baik Elon Musk, baik dari Amerika atau Geely dari negara China, atau Infineon dari Jerman, bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai pangkalan pelaburan penting. Dan saudara, bagi kita sangat penting, kerana kalau ini dapat diteruskan, Malaysia boleh memaknai kemerdekaan itu. Setiap anak muda dijamin kerja dan tidak menganggur. Dan setiap pekerja mendapat upah yang munasabah. Sebab itu, saya telah memberi jaminan dalam keadaan kekangan ekonomi kita sekarang pun, kita sedang merangka perubahan sistem upah dan pelarasan gaji yang memberi jaminan kepada penjawat awam di negara kita. Dan bagi kalangan sektor swasta, kini kita perkenalkan atas inisiasi Kementerian Ekonomi satu kadar upah yang lebih progresif, jamin supaya jangan kekal dengan gaji lama dan bicara soal gaji minima dalam keadaan industri itu melonjak naik. Kita bawa pelaburan ratusan bilion, gaji pekerja masih di tahap tahun 80-an dan 90-an, dan ini tidak munasabah dan tidak mungkin dipertahankan. Jadi demikianlah saudara, di antara cita-cita dan harapan kita. Negara ini harus bersatu, negara ini harus merangka ekonomi madani yang mampan, dan negara ini harus menjamin keselesaan dan keadilan bagi semua rakyat. Negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama tidak mudah diurus. Setiap hal akan menimbulkan kesangsian dan sensitiviti. Setiap kenyataan diolah mengikut acuan budaya dan kaum dan agama masing-masing. Tetapi percayalah, sekiranya kita ada kecerdasan, merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud, yang dilawan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan, yang dilawan oleh ulama-ulama Islam. Bukan sahaja kuasa barat atau kuasa penjajah, tetapi juga kuasa dan pemikiran yang jumud, yang mengongkong kita atas nama kaum dan agama yang sempit. Dan ini harus ditolak kerana ia akan mendapatkan satu suasana yang terkongkong dan terjajah. Apa makna negara merdeka? Jiwanya masih kolot dan jumud. Apa makna negara yang punya potensi hebat
tetapi masih terperangkap dalam captive mind, pemikiran yang terperangkap kerana mau hidup tanpa ilmu, mau hidup tanpa kefahaman, dan mau hidup atas aturan orang yang punya kepentingan, sama ada korup atau jumud atau ada kepentingan-kepentingan yang sempit. Saudara-saudari, mari kita bangkitkan semangat baru. Mari kita gilap idealisme. Malaysia ini sebagai negara hebat di rantau kita. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah, negara ini bukan biasa. Negara ini punya hasil mahsul yang hebat, melimpah ranah. Golongan pekerja dan profesional yang mampu diangkat, diasah menjadi tenaga teknologis dan profesional yang boleh bersaing dengan mana-mana negara di dunia. Syaratnya, saudara, kita angkat martabat ini. Hindari dari pandangan pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apapun. Merdeka maknanya merdeka rakyat. Negara sudah merdeka berdekat-dekat. Yang belum merdeka ialah jiwa kita dan pemikiran kita. Sebab itu saya akhiri dengan mengingatkan balik apa yang disebut oleh Burhanuddin Al-Hilmi, maksud dan memaknai jiwa merdeka ataupun Muhammad Al-Ghazali, supaya kita betul-betul terlepas daripada isti'mar ruhi wa fikri, penjajahan roh, jiwa dan pemikiran. Merdeka tahun 2023, merdeka di negara keramat Persekutuan Tanah Melayu, dan bersama Malaysia 16 September bersama Sabah dan Sarawak, maknanya satu babak baru bagi negara kita. Bila kita bicara bukan saja merdeka negara, tapi merdeka rakyat. Bukan saja merdeka fizikal, tapi merdeka jiwa dan pemikiran rakyat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan